Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nafsina wa fahimna lam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapatlah kita pada malam ni menyambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian ilmu saraf. Dan pada malam ni kita masuk ke minggu yang ke-26 lah. Halaqah 26 ni maknanya minggu yang ke-26. Alhamdulillah kita telah berjaya bersiaran selama 26 kali lah dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dan malam ni kita di muka surat 59. Okey. Alhamdulillah. Jadi apa khabar tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian? Harap semuanya okey pada hari ni berapa hari bulan? 28 dah. 28 Februari. 28 Februari, hari terakhir bulan yang kedua. Maknanya kalaulah tahun ni kita pecah kepada 3 bulan. Maknanya apa? Suku. Kita ada sebulan lagi. Lebih kurang 31 hari lagi untuk kita habiskan suku pertama tahun ni. Kalau orang ada syarikat, orang ada bisnes kan, dalam bisnes biasanya dia akan minta report suku pertama, pencapaian syarikat, hasil dia dan sebagainya. Kita boleh juga buat gitu, tak ada masalah. Kita muhasabah balik diri kita selepas 3 bulan, apa benda yang kita dah buat. Sama ada benda personal kita ke, ataupun benda kerja kita ke, belajar kita ke. Kalau kita nulis tesis contohnya lah, kalau kita sambung ngaji ke, tengok progres kita 3 bulan pertama. Katakanlah kita dah start cuti belajar 1 hari bulan 1 2021. So hari ni cukup 2 bulan. Boleh tengok dalam masa 2 bulan ni buat apa. Contohlah kan. Okey. Ataupun kita hijrah macam dalam bidang saya ni, mengajar di universiti, kita kata pensyarah. Kita ada perkara-perkara kriteria kita kata Allahu Akbar SKT kita ke, tasaran kerja tahunan ke apa. Nah, benda-benda yang kita nak kena buat lah sebagai pensyarah tu. Ya. Semua orang tahu kan, pensyarah bukan hanya setakat mengajar, tapi kena terlibat dalam penyelidikan, kena menerbitkan artikel, kena ada penyeliaan, lepas tu kena terlibat dalam inovasi, lepas tu kena ada sumbangan kepada universiti, sumbangan kepada komuniti. So benda-benda tu kena cukup lah dalam masa setahun tu. Untuk keperluan kerja tu kita katakan. Jadi kita muhasabah benda tu pun tak apa dah. Kita tengok okey, sepanjang 2 bulan ni apa dah yang ada, apa lagi yang tak ada. Gitulah. Tak bagi kita kerja kan. Samalah dengan benda-benda lain. Jadi maknanya jadilah kita ni orang yang cakna kepada benda yang berkait dengan kita lah. Sama ada personal ke, keluarga ke, kerjaya ke, belajar ke, tak kira lah. Boleh? Okey, tu sambil-sambil tunggu. Kita ada berapa orang? Okey, bolehlah kita ada 11 orang. Okey. Baik. Saya ada tak malam ni? Tak tu biar pergi saya ni. Okey.
Saya dia ketua kelas lah. Kita latih dia. Saya dengan Ustaz Fauzi latih dia ketua kelas. Untuk bantu kita kalau ada apa-apa yang saya minta tolong dia cari tu, dia tolong cari, dia tolong tulis dalam komen. Okay. Kalau dia tak ada, kurang meriah sikit lah. Okay, tak apa. Baik, Ustaz Fauzi boleh dah kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya buka kitab ni. Di muka surah sinilah. Ni di muka surah 58 58 sini Al-Mudhari'u ni. Okey. Baik. Kita kalau boleh tengok sikit hak yang minggu lepas. Okey, bukan minggu lepas ni, 2 minggu sebelum tu. Minggu lepas saya tak buat kelas hari Ahad dengan hari Rabu sebab minggu lepas dalam status Facebook saya tu saya tulis minggu sebatang tongkat untuk berdiri. Minggu yang tough sikit lah. Minggu yang tough sebab minggu lepas ni minggu kena selesaikan markah-markah peperiksaan dan sebagainya. Jadi agak terlalu sibuk lah. Jadi saya tangguhkan dulu kelas pada minggu lepas. Jadi kita berhenti pada 2 minggu lepas maknanya kita start baca yang ni lah, Taukidul Fi'li bin Nun. Macam mana kita nak taukidkan fi'il mudhari' tu dengan bubuh nun taukid di akhir fi'il mudhari' tu. Okey. So tajuk ni dia akan ajar kita cara-cara dia nah. Dan kita tahu bahawa fi'il ni ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amma. Lepas tu fi'il tu pula ada yang mu'tal, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Okey, kemudian fi'il tu pula ada yang muthanna, ada yang jamu'. Jadi kesemua ni dia akan cerita di bawah tajuk ni. Nah. Okey. Jadi pada 2 minggu lepas kita dah baca dah al-madhi dan kita juga dah baca al-amru. Okey. Ulang baliklah kalau nak tahu nak panah balik dah. Tak apa, cuma yang ni malam ni kita start dengan al-mudhari'. Al-mudhari'. Boleh dah? Baik, kita dah pukul berapa dah? Okey, 9.38. Okey, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudhari'u. Al-mudhari'u. Walahu ahkamun yufassiluha as-sarfiyuna 'alal wajhil ati. Okey. Baik, fi'il madhi serta fi'il amal serta sekarang ni fi'il mudhari'. Dah. Jadi fi'il mudhari' ni rupanya dia kata walahu ahkamun. Bagi fi'il mudhari' itu hukum-hukum, ada hukum-hukum dia. Fi'il mudhari' ni dia ada hukum dia. Maknanya dia ada terperinci sikitlah. Dia ada wajib, ada hak tak wajib, ada hak sunat, ada hak makruh, ada hak haram. Kita tengok depan ni. Jadi fi'il mudhari' ni dia ada hukum-hukum dia yang yufassilu as-sarfiyuna. Ulama saraf, as-sarfiyuna, as-sarfiyuna, an-nahwiyuna, al-lughawiyuna, al-balaghiyuna. Dia bubuh ya nisbah kat belakang tak? Ini sebuah kepada ilmu tu. Jadi bila dia kata as-sarfiyuna maknanya ulama saraf lah. Okey. Al-ulama'u fi ilmi as-sarfi tak? Yufassiluha, mereka mentafsilkan, mendetailkan, boleh mendetailkan, campur bahasa Melayu bahasa Inggeris, menghuraikan dah, memperincikan. Yufassil ni dia memperincikan. Dia syarah lagi, dia cerita lagi, dia perjelaskan lagi, dia perincikan lagi. Okey. Yufassiluha, tu balik kepada ahkamun tu. Alal wajhil ati, sebagaimana berikut. Okey, nombor 1 dia start dengan wajib dululah. Hukum yang nombor 1 adalah wajibun. Okey, so dia guna sini yajibu. Dia guna fi'il mudhari'. Wajaba yajibu. So yajibu taukiduhu. Taukid tu jadi fa'il lah kepada yajibu. Okey. Hu tu balik kepada al-mudhari'. So yajibu taukiduhu bi syurutin mujtami'atin. Wajib taukid dia dengan syarat-syarat yang mujtami'ah.
So apa makna mujtami'ah ni? Okey, sini kita kena faham dah. Bila dia sebut bisyurutin mujtami'ah ni, maknanya, okey, kalimah ijtama'ah ni, kan? Apa makna kalimah ijtama'ah? Contoh, kalau kita kata mujtama', mujtama', bukan mujtami', mujtama'. Tu masyarakat kan? Tu masyarakat. Tu dia jadi istilah dah. Kita perkataan tu dah semua orang tahu. Bila sebut al-mujtama' tu, masyhur, maknanya yang kita biasa pakainya adalah masyarakat. Tak? Sebab masyarakat ni dia bukan terdiri daripada seorang, kan? Dia terdiri daripada ramai. Himpunan orang-orang jadi membentuk masyarakat. Betul dari segi bahasa juga, kalau kita kata al-mujtama', kita boleh kata tempat berhimpun pun boleh. Tempat berhimpun pun boleh. Tapi kadang kita jarang guna yang tu. Biasa kita sebut mujtama' tu membawa makna masyarakat. Betul, kadang-kadang mujtama' pun kita boleh, kita nak takwil, nak kata masdar mimi ke apa dah. Tapi saya sebut tadi benda yang kita biasa guna, okay, dalam percakapan kita, dalam penulisan kita, bila kita guna perkataan mujtama', kan. Bila kita bercakap je, bila sebut je mujtama', semua orang akan faham maksud kita adalah masyarakat. Okay, poin saya ni adalah daripada perkataan ijtama'ah tu, dia ada kata dasar dia, iaitu kita kata himpunan, berhimpun. So bila dia kata bisyurutin mujtami'ah, maknanya syarat-syarat tu dia terhimpun sekali. Maknanya kita nak faham sini, wajib taukid fi'il mudhari' dengan syarat-syarat yang dia nak sebut lepas ni, dan syarat tu kena ada semua. Tu maksud bisyurutin mujtami'ah. Syarat tu kena berhimpun semua tu. Maknanya kalau tak ada salah satu daripada syarat tu, maka tidak wajib taukid. Kalau kita nak buat ayat kita lah, kita nak buat ayat kita, ayat biasalah, ayat biasa, ayat lain kita kata, bi ibarah ukhra kita kata tatawafara fihi asyurut. Boleh. Yajibu tauqiduhu bi syarti an yatawafara fihi al-umur al-atiyah, contohnya. Kita guna perkataan yatawafara, maknanya kena ada. At-tawafur ni maknanya kena ada lah. Dia ada, lepas tu kita sebut an yatawafara fihi kullul umuril atiyah, contohnya kullul umuril atiyah, kita guna perkataan kull. Maknanya perkataan kita tu panjang lah, kita guna, maksud dia lebih kurang je. Tapi sini dengan perkataan yang ringkas, Dr. Abdul Ar-Rajihi dia sebut perkataan ni. So lepas ni kalau kita nak ringkaskan perkataan hak panjang tu yang saya sebutkan tadi, wajib taukid contohnya dengan syarat mesti ada, dengan syarat ada perkataan ke semua perkataan perkara-perkara ini, contohnya ke semua elemen-elemen ini. Panjang kan? Maka kita boleh ringkaskan dengan guna syurut mujtami'ah, ataupun bi umur mujtami'ah, boleh juga. Okey. Baik, settle dah. So di muka surat 59, apa benda yang umur tadi tu, syurut tadi tu? Dia 4 ni. Okey. Jadi saya sebutkan tadi yang keempat syarat ni, 4 beradik ni dia mesti ada. Bila ada maka wajib. Kalau tak buat dosa. Dosa dari segi bahasa lah. Berdosa. Baik, apa syarat dia? Baik, yang pertama an yakuna musbatan. Yang kedua an yakuna dalan alal istiqbali. An yakuna jawaban liqasamin, bukan liqismin tu, liqasamin. An yakuna ghaira mafsulin min lamil qasami bifasilin. Okey. Sekejap. Okey. Baik, apa makna 4 syarat ni? Okey, syarat yang pertama an yakuna musbatan. Okey, fi'il an yakuna ni, yakuna tu an yakunal mudhari' lah, al-fi'lul mudhari'. An yakun tu isim kana tu. Dia balik situ, okey. Khabar kananya musbatan. So apa makna musbatan? Musbatan ni dia lawan kepada manfi.
Maknanya fi'il tu tidak didahului dengan huruf nafi. Tak? Okey, lepas ni dia akan buat mari. Lepas ni dia akan buat mari contoh-contoh yang tidak kena dengan musbatan yang kita akan tengok contoh pada ni lah. Okey, cumanya kita nak faham musbat ni gak lawan kepada manfi lah. Okey, jadi musbatan ni gak ghaira manfi. Okey. Betul lah. Sekejap. Okey. Okey, lepas tu an yakuna dalan ala istiqbali. Okey, dia mesti menunjukkan kepada istiqbal, bahawa benda tu akan berlaku. Ala istiqbali, akan berlaku. Kalau dia menunjukkan sekarang, tak boleh. Sebab kan fi'il mudhari' kan dia kalau fi'il amal clear. Fi'il amal memang yajuz kan. Fi'il amal kan kita belajar pada 2 minggu lepas, dia memang tak boleh buat dan tanpa apa-apa syarat. Sebab apa? Sebab dia tu memang menunjukkan kepada istiqbal. Tapi kita tahu yang fi'il mudhari' ni dia boleh menunjukkan juga kepada sekarang. Al-hal, sekarang ni. Dan juga kepada istiqbal. Okey. Jadi syarat dia mesti kena menunjukkan kepada istiqbal. Kepada mustaqbal. Maknanya benda tu akan berlaku mustaqbal. Kalau sekarang dia tidak boleh. Contohnya dalam ayat tu kita sebut jelas perkataan al-an, sekarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak boleh apa tu? Tidak boleh taukidkan fi'il mudhari' tu dengan nun taukid. Okey, yang kedua an yakuna jawaban liqasamin. Dia mesti jawab kepada qasam, kepada sumpah. Maknanya di ayat tu, di hadapan ayat tu dia mesti ada perkataan yang menunjukkan kepada sumpah. Dan di sini Dr. Abdul Ar-Rajihi dia guna contoh wallahi lah. Dan kita bila kita nak bersumpah kan, kita guna wallahi lah, tak usah guna hak lain lah. Kita sebab bahagian bersumpah ni dia berkait dengan akidah. Jadi kita awal-awal lagi kita jaga akidah kita tu, kalau kita nak bersumpah tu dengan wallahi. Okey. Kalau nak tahu hukum hakam dia tu kena rujuk kitab fiqh lah pun tak dah. Cumanya kita nak rekah mudah sini kita kata wallahi lah. Dah. Baik, jadi syarat dia gitu. Dia kena jawaban di qasam. Kita kata wallahi, tu jawaban. Lepas tu fi'il mudhari' yang mari lepas tu yang jawab kepada qasam tu, maka dia wajib. Okey. Dan syarat seterusnya yang keempat an yakuna ghaira mafsulin min lamil qasami bifasilin. Maknanya tidak boleh dipisahkan. Ghaira mafsulin. Mana fi'il mudhari' itu ghaira mafsul. Fi'il mudhari' itu tidak dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Daripada lamul qasam. Dia ada lamul qasam. Okey. Nanti dalam contoh lepas ni kita akan tengok. Jadi di antara lamul qasam yang bersambung dengan fi'il mudhari' itu, okey, dia tidak boleh berpisah ayakuna ghaira mafsulin, fi'il mudhari' itu dia tidak boleh berpisah dengan lamul qasam. Dengan lamul qasam. Okey, tak apa. Lepas ni akan ada contoh. Dia akan tunjuk. Okey. Jadi, di sini kita tengok. Okey. Cuba kita hafal. An yakuna mutbatan. An yakuna, dalan alal istiqbal. Ataupun an yadulla alal istiqbal. Boleh tak? An yakuna mutbatan. An yadulla alal istiqbal. Okey. An yakuna jawaban liqasam. An yakuna ghaira mafsulin min lamil qasami bifasilin. Ingat? Dia musbat, lepas tu dia menunjukkan istiqbal, lepas tu dia jawab kepada qasam, lepas tu dia jangan terpisah. Okey, dengan lamul qasam. Okey, kita tengok. So selepas tu, okey, ada 3 contoh di sini yang Dr. Abdul Ar-Rajihi buat mari contoh yang cukup syarat. Cukup syarat. Jadi kita akan tengok sini. Syarat-syarat tu dah melalui 3 contoh ni. Okey. Kalau kita faham contoh ni dan kita faham syarat ni, so saya rasa tak ada masalah lah kalau kita nak buat contoh-contoh lain. Nak buat contoh-contoh lain dah. Okey. Baik. Baik, kita tengok gini. Boleh dah nampak contoh sekali dengan syarat. Boleh nampak tu dah.
Okey. Boleh tak? Guana hari ni Saif. Oh Saif. Guana ada 5 bintang tu. Okey, saya ada ke tu? Baik. Cuba tengok contoh. Wallahi, Wallahi dah. Tu qasam dah, jangan wallahu. Wallaha. Wallahi la udzakiranna hatta najahi. La udzakiranna hatta najahi. Okay. Demi Allah, wallahi. Okey. Tengok di syahid dia tengok dekat la udzakiranna hatta najahi. Demi Allah, aku akan uzakir ni aku akan bermuzakarah, maknanya aku akan ngapa, aku akan mutalaah, aku akan bincang, aku akan diskuss, aku akan baca, aku akan study lah. Wallahi aku akan mengapa semula, aku akan ulang kaji. Boleh. Okey, wallahi la udzakiranna hatta najahi, sehinggalah aku berjaya, sehinggalah berjaya maknanya. Okey. Baik, cuba kita tengok. Sekarang ni kita nak bedah wallahi la udzakiranna. Baik. Sekarang ni fi'il ni adakah dia fi'il muthbat? Ya betul. Sebab sebelum dia tak adanya nafi. Tak ada ma, tak ada la. Nah. Okey. Bahkan dia juga bukan fi'il nahi tak. Tak ada. Okey. Bukan nafi dan bukan nahi tak. Okey. Lupa nak sebut nahi tadi. Okey. Wallahi la udzakiranna. Okey, so dia musbat sebab dia tidak ada tadi. Okey, benda-benda tadi. Okey, satu settle. Yang kedua dia dalan alal istiqbal. Dia nak menunjukkan kepada perkara yang akan berlaku lah. Mana dia sebut tu bila dia kata wallahi la udzakiranna hatta najah, mana lepas dia akan buat lepas ni. Benda tu akan berlaku lepas ni. Ayat ni difahami yang dia menunjukkan bila dia kata, bila dia bersumpah demi Allah, aku akan study sungguh-sungguh sampai aku berjaya, sampai aku lulu. Dia sebut tu adalah nak menunjukkan yang benda tu dia nak buat akan datang. Akan datang tu akan datanglah. Okey. Okay, bukannya dia duduk tengah buat sekarang ni, tidak. Okey. Lepas tu yang ketiga, yakuna jawaban liqasam. Okey, yang menunjukkan dia ni jawaban liqasam adalah itulah dia selepas wallahi la. Dia ada lamul qasam tu. Wallahi la. Okey, so dia ada bersambungnya dia dengan lamul qasam itu menunjukkan dia tu adalah jawaban liqasam. Wallahi la. Kena ada tu. Okey. Lepas tu an yakuna ghaira mafsulin min lamil qasami bi fasilin. Okey, tengok. Ada terpisah tak di antara uzakir tu? Kita tengok contoh nombor 1 dulu dah. Ada terpisah tak antara uzakir tu dengan lamul qasam tu? Tak kan? Dia sambung terus kan? Wallahi la uzakiranna. Okey, wallahi la uzakiranna. Betul tak? Dia sambung terus tu. Okey. So bila dia sambung terus gitu, maka dia cukup syarat lah untuk wajib kita bubuh nun taukid di belakang dia. Okey, jadi ingatlah, kalau kita buat ayat yang pesing macam ni, maka kita kena bubuh nun taukid. Kalau tak bubuh salah. Contoh kita kata wallahi la udzakira. Contoh, ataupun la udzakiru, wallahi la udzakiru hatta najahi, salah. Okey, kita wajib di sini bubuh nun taukid. Sebab apa? Sebab 4 syarat tu ada sini. Okey, fa'il tu fa'il musbat menunjukkan kepada istiqbal, jawaban lil qasam, lepas tu ghaira mafsulin min lamil qasami bi fasilin. Okey. Baik. Cuba tengok ayat yang kedua. Watallahi la akidanna asnamakum. Ni kalau tak silapnya ayat dalam Quran yang Nabi Ibrahim sebut tak? Watallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah, wallahi watallahi wabillahi, wallahi wabillahi watallahi. Demi Allah,
Aku akan akidanna ni aku akan tipulah. Aku akan tipu. Aku akan buat buat main. Aku akan buat helah. La akidanna ni. Asnamakum. Berhala-berhala kamu. Okey. Jadi sama juga dengan tadi. Tengok syarat dia fi'il musbat, dia menunjukkan kepada istiqbal. Lepas tu dia pula jawaban liqasam, dan dia pula tidak terpisah di antara la tu dengan fi'il akid. Akidah tu. Akid. Okey. Boleh. Baik, kemudian Dr. Abdul Ar-Rajihi buat marilah satu contoh yang bersumpah dengan wahayatika, demi hidupmu. Demi hidupmu maknanya demi hidupmu lah. Okey. Cuma ni contoh lah kan. Okey, mungkin contoh ni ada dalam budaya Arab dan sebagainya dah. Tapi sebagaimana yang saya pesan tadilah, kita dalam bab sumpah ni kita kena rujuk kepada fiqh lah. Kalau fiqh kita mazhab Syafi'i kata boleh, boleh lah. Kalau tak boleh tu tak sah lah. Jadi untuk mudah kita, untuk selamat kita elok awal-awal lagi lah. Kalau kita nak bersumpah dengan wallahi saja sudahlah. Okey, menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada masalah. Dalam Quran tu banyak Allah tu bersumpah dengan makhluk dia kan. Wadduha, wal laili idza saja. Ya, contoh kan. Tak apa, tak ada masalah. Moga dia Rabbul makhluqat. Itu makhluk dia cipta. Dia nak bersumpah dengan mana-mana makhluk, dia tak ada masalah. Tapi kita ni sebagai makhluk tak boleh. Kita kena bersumpah dengan nama Allah. Okey. Wa hayatika, dan demi kehidupanmu, demi hidupmu. Enggak? La afiyanna bil wa'di. Aku akan tunaikan. Dan aku wafa yafi dak. Okey, aku akan tunaikan la afiyanna bil wa'di. Aku akan tunaikan janji. Dia bersumpah yang dia akan bertunaikan janji. Okey. So sini cukup syarat dah. Okey, walaupun qasam tu dia guna wahayatika, tapi dari segi bahasanya cukup syarat dia. Okey. Jawaban lil qasam, lepas tu syarat lain lah, yang keempat tu dah. Okey, beres. So settle bahagian wajib. Okey lah, ada masalah tak sini? Masa sini ringan je kan? Okey, cuba kita buat contoh lain lah. Saya ingatlah masa saya sekolah dulu dah. Okey, saya nak sebut jugalah contoh ni, biarlah. Okey, dengan harapan bila saya sebut contoh yang saya belajar di sekolah dulu, dengan harapan pahala tu balik kepada ustaz-ustaz saya yang telah pun meninggal dunia lah. Okey. Ya betul, masa kita belajar di sekolah dulu kan, dalam buku kita dia ada contoh kan. Okey, dan kita boleh baca contoh tu sebab ustaz kita ajar kan. Okey. Itulah kita ngapalnya masa kita tingkatan apa? Saya tak silap lah di sekolah dulu, kalau bab qasam ni, bab nun taukid ni, tingkatan 3 kot rasanya kot. Mungkin tingkatan 2 ada dah, mungkin awal sangat tingkatan 2, mungkin tingkatan 3 lah. Tingkatan 3. Sebab tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu saya rasa tajuk-tajuk asas nahwu tu, kalau kita sekolah Arab memang kita belajar dah lah. Bila kita naik tingkatan 4 tu dia lebih detail lagi lah. Ni kalau silibus dulu lah. Silibus saya dulu. Tahun 1980, saya tingkatan 1 1983. 83. Betul lah, 83. 84. 83 tu kelas peralihan. Zaman dulu dia ada kelas peralihan. Abidah Jannah nak masuk sekolah menengah, dia kena ada kelas peralihan. Okey, sekarang ni tak ada dah. Zaman sekarang ni tak ada. Even sekarang ni di Ma'had Muhammadi pun saya rasa tak ada dah. Sistem di Yayasan Islam Kelantan pun saya rasa tak ada dah kelas peralihan ikut tingkatan 1 tu. Tak pasti, saya lupa. Ada ke tak? Rasa macam tak ada ni. Tingkatan 1 tu. Okay. Sebab tu dulu kami kalau lepas saya daripada sekolah Mahad, contohnya sekolah YIT lah, kalau kita pergi universiti tu, umur kita akan tua setahun daripada batch tu. Sebab apa? Sebab kita ada kelas peralihan ya. Okay. So tingkatan peralihan kita belajar, lepas tu 1, 2, 3. Saya rasa settle dah. Maknanya benda ni memang zaman sekolah lagi tu
Ketiga tu kita dah belajar dah tajuk ni. Dan poin saya nak ceritanya, yang saya ingat saya ni adalah yang ustaz ada ialah wallahi la ajtahidanna fi durusi. Wallahi, saya tulis saya. Wallahi la ajtahidanna fi durusi. Tulis. Demi Allah, aku akan bersungguh. La ajtahidanna. Aku akan bersungguh-sungguh. Fi durusi. Dalam pelajaran aku. Dalam pengajian aku. Tak? Fi durusi. Boleh? Wallahi la ajtahidanna fi durusi. Jadi ayat tu betul, wajib, taukid. Sebab apa? Sebab cukup syarat-syarat yang 4 tu. Okey? Boleh? Seterusnya yamtani'. Okey, tengok yamtani'u tauqidu. Sekarang ni bila kita dah clear dah syarat-syarat tadi, maka sekarang ni Dr. Abdul Ar-Rajihi buat mari contoh-contoh yang tidak cukup syarat. Contoh-contoh yang tidak cukup syarat. Okey, so ayat ni betul ke salah? Ayat ni betul. Ayat ni betul. Cumanya dia tidak boleh bubuh nun taukid. Okey. Dia tidak boleh bubuh nun taukid. Tidak wajib bubuh. Maknanya kalau kita pergi bubuh, dia akan jadi salah. So ayat ni betul begini, kekal begini, betul dah. Okey. Kita tengok. Dia kata yamtani'u tauqiduhu idza faqada syartan minasyurutil mubayyanati, bukan mabniyati tu, minasyurutil mubayyanati fil halati sabiqati. Dia kata yamtani'u tauqiduhu, tidak boleh kita nak taukidkan fi'il mudhari' tu idza faqada syartan, apabila faqada tu tidak ada. Apa fa'il pada faqada tu? Fi'il mudhari' lah. Apabila fi'il mudhari' itu faqada syartan, dia tidak ada satu syarat je. Minasyurutil mubayyanati, daripada syarat-syarat yang dijelaskan fil halatis sabiqah, dalam keadaan yang tadi, maknanya yang sebelum ni, yang atas tadilah. Okey. Maknanya kalau tak cukup syarat saja, tidak boleh kita kena bubuh nun taukid pada fi'il mudhari'. Okey, apa yang pertama? Okey, jawab mari yang pertama. An yakuna manfiyan wa huwa fi jawabi qasam. Kita tengok. Dia manfi. Lepas tu dia dalam keadaan jawab kepada qasam. Okey, biasa kan kita kata benda-benda yang positif kan? Demi Allah. Kita pun sebut benda-benda yang positif. Demi Allah. Okey. Kalau kita sebut benda yang positif, maknanya yang muthbat tu dah. Maknanya tak ada masalah kalau kita nak bubuh nun taukid. Tapi sekarang ni kita nak sebut benda yang negatif. Boleh ke tak boleh? Boleh kita buat ayat selepas wallahi kita sebut benda yang negatif. Boleh. Cumanya kita jangan bubuh nun taukid pada fi'il tu. Tengok contoh. Wallahi la uhmilu wajibiyya tu. Demi Allah, aku tidak uhmil ni makna apa? Aku cuai tak? Cuai. Maknanya aku tak buat, aku buat ringan, pandang ringan, aku tak cara, tak, tu maksud la uhmil. La uhmil wajibi. Wajibi tu tanggungjawab aku. Maknanya demi Allah aku tidak cuai dalam menjalankan tanggungjawab aku. Okey. Oleh kerana dia nak guna la uhmil, dia nak guna fi'il manfi, maka di sini dia tidak boleh bubuh nun taukid. Maka salah kalau dia kata wallahi la uhmilanna. Wallahi la uhmilanna wajibi. Salah. Sebab apa salah? Sebab fi'il tu fi'il manfi. Nampak? Benar? Contoh kita kata demi Allah aku tidak percaya kepadamu, contoh. Ini ayat lain lah contoh. Demi Allah aku tidak percaya kepadamu. Bolehkah kalau dia kata wallahi la usaddiqannaka. Wallahi la usaddiqannaka. Nampak macam taf kan? Wallahi, lepas tu la usaddiqannaka. Ada nun taukid, nampak macam kemah kan? Tapi salah.
Sebab apa salah? Sebab dia guna la usaddiq. Tu fi'il manfi. So kalau dia nak guna juga, dia tak usah bubuh nun taukid je. Teruskanlah wallahi la usaddiquka. Cukup dah. Dia gagah dah dengan wallah tu. Wallahi. Sebut kuat, wallahi. La usaddiquka. Demi Allah, aku tidak percaya kepadamu. Aku tidak membenarkan kata-katamu dan sebagainya. Boleh tak? Okey. Malam ni kita slow-slow dah. Gitulah mengaji sarah ni gini dah. Okey. Yang tu alif dah. Comel alif dia ni dah. Gelekok ni dah. Ada kepala. Lepas tu bak. Bak tak ada titik ni. Okey. Bubuhlah titik dah. Okey. An yakuna dalan ala zamanil hadiri. An yakuna dalan ala zamanil hadiri. Maknanya ni hak yang tidak cukup syarat an yakuna dalan alal istiqbal. Iaitu apa dia? Tak cukup syarat tu. Mana sekiranya dia menunjukkan fi'il mudhari' itu menunjukkan kepada masa sekarang. Ala zamanil hadiri. Sekarang lah. Okey. Contoh, jelas dia sebut wallahi la aqra'u al-ana. Dia sebut tu al-ana. Bila dia kata sekarang ni la ni la ni la ni dah aku nak baca, maka dia tidak boleh kata wallahi la aqra'anna. Tak boleh. Wallahi la aqra'anna. Dia nak bubuh nun taukid, maka tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sebut situ al-ana. Okey. Tapi kalau dia tak sebut al-ana, contohlah kita ayat lain. Wallahi la aqra'anna. Situ kita kata boleh sebab di situ bila disebut gitu tu memang dia menunjukkan yang dia niat tu memang dia akan baca, dia akan baca bukan sekarang lah akan baca. Tapi sini ni sebab disebut dengan jelas al-ana, maka situ dah menyebabkan dia tidak boleh bubuh nun taukid pada la aqra tu. Dah. Okey, yang tu ba, alif, ba. Okey, dua keadaan dah. Okey. Jim. Okey, itu jim dah, bukan ha dah. Sebab dia guna alif, ba, jim, dal lah, huruf abjad lah. Alif, ba, jim, dal. Lepas tu dal kalau ada lah. Ada tak? Tu dal ke apa tu? Tak apalah. Okey, sini hak ke jim dah. Okey, abjad. Ayakuna mafsulan min lami jawabil qasami biqat au bisin au bisaufa. Okey. Di sana ada keadaan yang tidak cukup syarat yang keempat. Apa dia? Iaitu dia terpisah. Fi'il tu dia terpisah dengan lam jawabil qasam. Okey, tengok contoh ni. Dia terpisah dengan apa ni? Dengan qad, dengan sin dan dengan saufa. Okey. Contoh ayat ni, wallahi laqad yashu al-alim. Sekarang ni orang ni dia nak kata yang yalah orang alim pun kadang-kadang dia lupa. Betul tak? Dia orang alim pun kadang-kadang lupa. Apatah lagi kita dah faktor alim ni. Apalah, dia nak kata orang alim ni kadang-kadang lupa. Okey. So bila kadang-kadang lupa ni, okey, dia buat mari qad. Tapi kat depan tu dia nak guna wallahi. Nampak tak? Okey. Okey. So bila dia buat mari qad, okey, qad tu dia kena ada sebelum fi'il mudhari'. Barulah dia membawa makna kadang-kadang. Tak? Ada ketikanya tak? Maka bila dia buat mari qad, maka automatiklah lam tu akan terpisah dengan yashu, dengan fi'il mudhari'. Bila terpisah dengan fi'il mudhari', maka kita pun tak bolehlah nak taukid
fi'il mudhari' yashu tu dengan nun taukid. Nampak? Wallahi laqad yashu al-alimu. Tak boleh kata wallahi laqad yashuwannal alimu. Tak boleh. Okey. So sekarang ni di atas makna dia tu, kita nak royak apa? Kita nak bagi tahu apa? Okey, maka ayat ni betul, boleh, tak ada masalah. Cumanya hak tak bolehnya adalah kita pergi bubuh nun taukid. Bila kita nak kata, demi Allah, Tok Guru pun kadang lupa. Contoh dah kita nak kata ayat gitulah. Demi Allah, Tok Guru pun kadang lupa. Ialah manusia kan. Maka kita pun buat ayat gini. Boleh, betul ayat ni. Cuma isu di sini adalah kita tidak boleh bubuh nun taukid. Wallahi laqad yashu al-alim. Okey. Wallahi sayuflihu. Aflaha yuflihu. Wallahi sayuflihu al-mujiddu. Al-mujiddu. Al-mujiddu tu apa? Orang yang al-mujtahid lah. Orang yang bersungguh-sungguh. Orang hak sungguh. Boleh tak kalau Ustaz nak minum air sikit? Boleh tak? Okey, bismillah. Okey, wallahi sayuflihul mujid. Demi Allah kita kata. Kita buat bagi huruf sin. Kita kata sa. Okey. Sa. Maknanya akan. Okey. Wallahi sayuflihul mujid. Demi Allah akan berjaya orang yang bersungguh. Wallahi demi Allah la saufa yuflihul mujid. Demi Allah akan berjaya, sama juga tu saufa dengan sa tu. Okey, yuflihul mujid. Okey, so sekarang ni dia mari sa dengan saufa. Kita tahulah dak beza di antara sa dengan saufa dak. Kita duk belajarnya sa dengan saufa ni memanglah dia akan datang, akan berlaku. Tapi akan dia tu dia tengok kepada tempoh masa. Bila saufa ni dia lama sikit, kalau sa ni dia kurang sikit. Maknanya masa menunggu tu tidak lama dah tak. Cumanya saya tak pasti lama tu lama mana. Jangan tanya saya dah lama tu beza dia lagu mana ustaz. Saya pun tak tahu setakat ni. Wallahu a'lam. Waktu tu kena cari korek detail lagi lah. Cumanya hak yang setahu sayanya kita duk belajarnya dia dia panggil dia qarib dengan baik lah. Qarib dengan baik. Tapi kadar dia kita nak kata sa tu untuk berapa hari contohnya. Tu kalau siapa dia yang ada saya pernah jumpa tak ataupun siapa-siapa hak yang online ni boleh ada pernah jumpa tak ataupun Ustaz Fauzi ke di sana ada satu kaedah tu saya wallahu a'lam lah. Okey, benda saya tak tahu, saya nak khabar saya tak tahulah. Bukan apa, takut ada yang tertanya-tanya apa yang beza sa dengan saufa tu dari segi kadar dia. Betul kita semua tahu. Dalam kitab nahwu pun sebut lah. Sa dengan saufa ni, saufa tu untuk jauh. Sa ni untuk dekat. Okey. Tapi ada juga dalam Quran kita tengok kan Allah guna sa ya'lamun. Sa, tapi sa tu akhirat tu sa juga tak guna saufa. Akhirat lambat lagi, jauh lagi tak. So apa dia punya dhabit dia? Waktu saya tak tahulah wallahu a'lam. Waktu kena ngaji lagi dah. Saya pun kalau siapa dia yang tahu benda tu boleh share, Cuma kita dalam percakapan seharian kita lah dalam maharatul lughah kita duk guna kan. Kalau benda-benda hak kita nak buat KG. Hari ni juga sikit-sikit lagi petang-petang ni ke kita akan guna sa tu tak. Tapi kalau kita minggu depan ke contoh tak waktu tu. Tapi kalau esok contohnya kita nak guna sa ke nak guna saufa. Waktu tu saya rasa benda tu ditentukan oleh apa kita panggil oleh bi'ah ke ataupun oleh kita panggil apa oleh uruf ke wallahu a'lam lah. Okey, boleh. Baik, yang seterusnya ni dal ni tak ke hamzah ni? Dal ke hamzah ni? Kita anggap dal lah dah. Okey, sebab alif ba jim dal abjad. Okey.
an yakuna mafsulan min lami jawabil qasami bi ma'mulil fi'li. Okey, mithlu wallahi lan najaha tablu. Okey, bil amalil jaddi. Okey, atas da ni bubuh tasydid. Wallahi lan najaha tablu bil amalil jaddi. Okey. Dia kata sekarang ni masih lagi yang terpisah ni di antara lam jawabul qasam dengan apa ni fi'il mudhari' itu sendiri. Cumanya kalau tadi dia sebut hak yang memisahkan di antara mereka berdua tu adalah qad sa dengan saufa. Tapi yang ni dia boleh juga mari dalam contoh kita mari dahulukan ma'mul al-fi'il. So dalam contoh ni an-najah tu, an-najaha tu dia adalah maf'ulun bih kepada tablughu. Okey, maf'ulun bih kepada tablughu. Kita tengok di sini kan di syarah ni tengok. Okey. Wa dzalika li anna kalimatan najah. Kenapa dah ni kalau saya okey tak nampak tak? Contoh di atas tu, lepas tu huraian dia sebab dia ni dia muka surat yang berbeza ni, dia jarak sikit ni dah, tapi nampak tu kan. Atas tu contoh, dia baca lan najaha, lepas tu wa dzalika li anna kalimata, okey, an-najah li anna kalimata apa an-najaha, okey, maf'ulun bih lil fi'li tablughu ai annaha ma'mulun lahu. Okey, dia jadi maf'ulun bih sini. Bila dia jadi maf'ulun bih maka dia jadi ma'mul lah. Yang tablughu ni fa'il ni adalah amil dia, dah amil dia, tak faham dah. Maka dia jadi ma'mul. So sekarang ni dia tu ma'mul, maka dia didahulukan, dia yang memisahkan di antara lam dengan tablugh. Okey, maka bila gini maka tidak boleh bubuh nun taukid. Baik, kalau kita bubuh an-najaha ni selepas tablugh macam mana? Kalau kita buat an-najaha ni selepas tablugh, maka kita wajib bubuh nun taukid. Contoh kita kata wallahi la tablughanna an-najaha bil amalil jaddi. Demi Allah kamu akan, kita bubuh akan terjemahan dia dalam bahasa Melayu sebab dia menunjukkan kepada istiqbal. Demi Allah kamu akan mencapai kejayaan lah. La tablughanna an-najaha ni maksud dia la tanjahanna lah. Dah. La tanjahanna, la tablughanna an-najaha, samalah, maksud dia lebih kurang. Kamu akan mencapai kejayaan. La tablughanna an-najaha ataupun la tanjahanna. Boleh dah? Okey. So isu sini bila an-najaha ni dibubuh selepas tablugha ni, maka tak ada masalah kalau kita nak bubuh nun taukid, bil amalil jaddi, dengan amalan, dengan usaha lah, dengan usaha yang bersungguh-sungguh, al-jaddi, dah. Okey, usaha yang mari daripada orang yang bersungguh-sungguh, maka usaha tu sendiri kita panggil usaha yang bersungguh-sungguh. Okey. Baik. Dia kata sini, okey, semula pada huraian tadi dia kata wa dzalika li anna kalimatan najah maf'ulun bihi lil fi'li tablugh ay annaha ma'mul lahu. Waqad fasalna kami pisahkan, bukan fassalna. Kalau fassalna tu jadi makna tafsilkan pula, maknanya huraikan pula, perincikan pula. Waqad fasalna bainahu wa baina lamil qasami. Dia pisahkan di antaranya dan di antara lamil qasam. Okey, wa min thamma yamtani'u taukidul fi'li. Okey. So, wa min thamma maka kita kata mudah lebih kita kata so yamtani'u taukidu al-fi'li. Mudah dengan sebab kita fasalna tu maka yamtani'u taukidul fi'li. Okey. Baik. Jadi jangan baca wa min thumma wa min thamma.
Okey, sama ni maksud dia hunaka dah. Hunaka. Pernah guna tak dalam perkataan, dalam apa percakapan lah ataupun perbualan ataupun penulisan. Selain daripada kita puas duduk guna hunaka, kita pun kata sammata. Pernah tak? Pernah guna tak? Pernah jumpa tak? Gunalah. Gunalah. Ni duk guna hunaka sama. Dalam bahasa Arab je dah hunaka tu ataupun sammata ni, bila kita terjemuh di dalam bahasa Melayu moden lah. Kalau bahasa Melayu klasik ke kitab-kitab pondok ke bahasa Melayu zaman dulu tu boleh. Di sana kan kita biasa jumpa kan. Tapi dalam bahasa Melayu moden dia tak pakai. Dia tak ada dah di sana tu. Itu dengan terdapat. Terdapat. Okey. Terdapat. Sebab tu kadang-kadang orang yang di dalam bidang pengajian Islam tak? Orang yang di dalam ni, kalau kita baca teks tesis lah contoh dah, kalau kita rujuk tesis dalam bidang pengajian Islam tak? Kadang kita jumpa ustaz ataupun ustazah kita tulis kan, sebab dia dalam bidang pengajian Islam tak? Dia terpengaruh dengan lenggok bahasa Arab. Dia pun bila dalam teks bahasa Arab tu sebut hunaka dah, maka dia pun akan terjemah di sana terdapat. Betul tak? Jadi kalau dalam dulu tak apa, tapi sekarang ni dah di dalam apa kita kata moden sekarang ni dah penterjemahan pun dah penterjemah bahasa Melayu pun bahasa Melayu moden dah. Jadi kita tidak gunalah terjemahan di sana tu, kita guna terdapat ke dan sebagainya, tengok kepada konteks ayat lah. Betul tak? Okey, baru kita kata lebih sejadilah dengan bahasa Melayu moden. Okey. Baik. Kita ada berapa minit lagi? Dalam 8 minit lagi lah. Okey, kita nak baca doa ni. Kita bacalah sikit. Okey, 8 minit pun 8 minit lah. Okey. Setakat awak sempat 8 minit. Okey. Settle bahagian wajib dan bahagian haram lah. Yang tanik tu haram. Okey. Sekarang ni kita nak masuk ke bahagian yang sunat muakkad. Sunat muakkad. Dia dalam surah pun ada juga hukum-hukum ni dia. Masya-Allah. Hebatnya bahasa Arab ni dia. Okey. Yang ketiga ni hukum dia yaqrubu. Yaqrubu. Qaruba yaqrubu, dekat. Tauqiduhu min darajatil wujubi. Dekat-dekat nak wajib tapi tidak wajib, maknanya digalakkan lah ni. Ini saya kata sunat muakkad ni. Ay yakunu kathiran mustahsanan. Benda tu dinilai baiklah. Dia banyak dan dinilai baik. Yakunu kathiran mustahsanan. Maknanya apa? Mana saya kata tadi apa? Sunat muakkad. Kalau kita jumpa ataupun kita buat ayat ikut situasi ni, maka pada masa tu kita digalakkan supaya bubuh nun taukid. Dan kalau tak bubuh salah ke? Tak salah. Tak salah. Kalau kita bubuh dapat pahala, maknanya dah dapat pahala. Gitulah. Okey, wa dzalika fil ahwalil atiyah. Dia ada beberapa ahwal. Dia ada alif, ba. Ada dua saja. Okey, ada dua saja. Kalau kita nulis tak? Kalau kita nulis. Ini bahasa Arab tak? Kalau kita lah. Kita orang Melayu ni. Bukan native speaker. Cik tak kalau minum air sikit lagi. Hari ni malam ni dahaga. Bismillah. Kadang bila kurang minum air masak pun kita jadi dahaga tak? Rasa nak minum air. Kalau kita tak, kalau kita buat teks ni, mungkin kita akan kata, kita kan kita dah tahu dah bahawa ni ada dua je. Satu, alif dengan ba je. Kita akan kata wadzalika fil halataini al-atiyataini. Betul tak? Betul tak? Wadzalika fil halataini al-atiyataini. Kalau saya yang menulis teks ni, saya akan buat wadzalika fil halataini al-atiyataini. Sebab apa? Sebab kita tahu dah bahawa selepas tu ada dua. Tapi bahasa Arab ni tak? Mungkin ada. Wallahu a'lam. Dia tahu dah sini ada dua.
tapi dia guna jamak juga. Wa dzalika fil ahwalil atiyah. Apa Okey, wallahu alam. Saya tak tahu dah. Saya rasa dah. Saya rasa lah. Boleh rujuk tanya orang lain Ini mungkin ijtihad saya je kot. Okey. Kalau kita belajar bab musanna jamak ni tak? Okey. Kita akan jumpa ada satu kaedah nahwu dia sebut. Dalam Quran pun ada ayat tu. Untuk dua orang, untuk huma, kadang isim tu boleh kalau kita dia untuk huma dua orang je. Tak? Kita boleh buat mari dalam isim tu dalam bentuk jamak, Saif tolong Google ayat kulubuhuma ke kulubukuma dalam Quran. Cuba Saif Google. Saya lupa dah ayat tu. Tapi dia ada dia syahid dalam ilmu dalam nahwu. Betul Ustaz Zaki. Faqta'u aydiyahuma. Okey. Kalau kita nak ngaji nahwu dak kada dak. Kalau kita nak kalau ayat kita lah dah. Kita orang Melayu je dah. Kita kata kita akan sebut dua tangan dah, kita akan fikir okey dua tangan yadun satu, kalau dua yadani ke, okey, ataupun yadun tak, yadani tak. Jadi mungkin kita akan kata yadai hima, nampak tak, sebab dua kan, dua lah tak, contohlah kan. Ataupun qulub, kita akan kata okey qalbi, kita akan kata apa, qalba kuma ataupun qalbahuma, sebab dua hati lepas tu dua orang kan. Biasa kita akan gitu. Tapi dalam bahasa Arab ni dia boleh. Dia boleh walaupun dia dua tapi dia sebut jamak. Dia sebut jamak. Jadi saya dah ni ijtihad saya lah. Mungkin gitu dah kot. Dr. Abdul Ar-Rajhi walaupun dia kata fil ahwalil atiyah. Dia fil ahwalil atiyah, tapi bawah tu dua je, tak mantap, bukannya tiga ke atas. Wallahu a'lam, tu saya punya jawapan lah kalau ada orang terfikir gitu. Ataupun mungkin tak pernah terfikir kot, saya seorang je terfikir, tak tahu. So kalulah ni berwakilah, kalulah ada tiba-tiba kita kan kadang bila kita mengajar ni ada pelajar-pelajar yang cerdik apa, cerdik bahagian dia nanya soalan-soalan kita kena nengung dulu. Sebab apa? Sebab tok guru kita dulu tak sebut benda tu kan. Jadi masa tu kalau kita nak kata tak tahu kan dia tak puas hati. Kita berkatalah mungkin. Boleh tak gitu? Okey, itu jawapan berdasarkan pengalaman lah. Wallahu a'lam. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Just kita kata lontaran idea lah. Ada. Mungkin betul, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Tapi kaedah yang saya sebut tadi tu memang ada. Memang ada lah. Okey, memang ada. Tanya dalam kitab nahwu memang ada. Okey, apa dia punya syarat dia dah 10.30 dah Saya dah sebut benda tu saat ni dah habis dah masa 8 minit. Tak apalah, kita sambung minggu depan tidak. Okey, apa tu? In tatuba ilallahi faqad sarat qulubukuma. Quran tak kata faqad sarat tak kata qalbakuma kan. Qulubukuma. Dia guna jamak. Okey. Tak apalah, tadi saya titah nak sebut benda ni. Moga-moga ayat Quran yang Saif copy paste tu dan juga yang Ustaz Zaki sebut tu insya-Allah dapat mungkin ada dalam kalangan kita sebelum ni tak tahu benda ni, mungkin boleh explore lagi lah. Boleh explore lagi benda ni. Okey. Itulah dia keunikan bahasa Arab. Keunikan bahasa Arab. Tak apalah, lagi pun yang ni pun nak syarah ni panjang juga ni. Okey, jadi kita minggu depan lah. Dah? Ni dah? Okey, boleh dah? Okey. Alhamdulillah, kita dah 10.30 dah. Ada soalan ke? Tengok, tak ada dah. Okey, Muhammad Firdaus. Okey. Muhammad Firdaus. Okey.
Muhammad Zaid, ahlan, ahlan. Okey, kita berhenti setakat ni dah. Kita tutup dengan, salah tak? Kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ustaz Fakhrul tak perasan. Okey, lama tak Ustaz Fakhrul. Okey. Okey, baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.